Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK dalam subjek Jawi. Okey, dalam subjek Jawi ini dia dibahagikan kepada 5 bahagian. Dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan bahagian E. Okey, bahagian A ada 10 markah, bahagian B ada 10 markah, bahagian C ada 15 markah, bahagian D ada 25 markah dan bahagian E ada 10 markah. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, ni contoh-contoh soalan yang bakal ditanya dalam subjek Jawi. Okey, kita tengok bahagian A dulu. Bahagian A adalah bahagian perkara asas, dia ada 10 markah. Okey, contoh soalannya ialah, okey, tengok. Arahan soalan sambungkan huruf-huruf menjadi suku kata. Okey, sambungkan huruf-huruf menjadi suku kata. So, dia akan bagi dekat kita huruf yang terpisah. Okey, dia ada ba, sin, kemudian ada sod, ba, ra. Okey, so kita kena sambung huruf ni jadi satu suku kata. Mana huruf yang boleh bersambung, kita sambunglah. Okey, contohnya soalan 1 ni, ba tambah sin, dia akan jadi, okey, ba, sin. Sambungkan huruf tersebut. Okey, jadilah bas. Okey, kemudian soalan yang kedua ni, sod, ba, ra. Sod, ba, ra ni kita sambungkan dia. Okey, huruf sod, ba dan ra kita sambungkan jadi perkataan sobar. Okey, just sambung sahaja. Okey, kita sambung je. Inilah jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. Dia kata suaikan jawapan yang betul. Ni masih lagi dalam bahagian A, soalan perkara asas. So, dia suruh suaikan jawapan yang betul. Okey, untuk soalan ni, kalau kita perhatikan bentuk soalannya, soalan suaikan ataupun padankan, kemudian dia nak kita suaikan huruf yang bersambung dengan ceraian hurufnya yang betul. Okey, kalau kita tengok soalan 1, memasak. Okey, memasak ni, kita tengok ada huruf mim, mim alif, sin, qaf. Okey, yang mana ceraian huruf dia? Mim, mim alif, sin, qaf. Okey, memasak. Okey, so kita suaikan. Suaikan. Satu huruf yang satu perkataan yang bersambung hurufnya, kemudian kita kena suaikan kepada huruf-huruf yang terpisah. Tengok yang mana yang tepat. Okey, kemudian yang kedua, merendam. Okey, merendam. Mim, ra, nun, dal, mim. Okey. Yang mana? Mim, ra, nun, dal, mim. Okey, kita suaikan. Okey, gariskan. Garis ni pakai pembaris. Jangan kalau guna tangan tu tanpa bantuan pembaris tu macam tak kemaslah kita punya jawapan. Okey, kemudian yang ketiga, memburu. Mim, mim, ba, waw, ra, waw. Memburu. Mim, mim. Okey, ba, waw, ra, waw. Memburu. Okey, kita dah jumpa. So, kita suaikan. Soalan yang keempat, menangis. Mim, nun, alif, nga, ya, sin. Mim, nun, alif, nga, ya, sin. Okey, kita suaikan kat sini. Okey, seterusnya berbaris. Okey, berbaris. Ba, ra, ba, alif, ra, ya, sin. Okey, berbaris. Okey, kita dah jumpa tu, kita pun suaikan. Okey, sebab tu dia kata soalan ni bentuknya perkara asas, senang je. Kita suaikan huruf yang perkataan yang bersambung dengan ceraian hurufnya yang betul. Okey, selesai kita buat soalan suaikan. Okey, seterusnya soalan masih lagi dalam bahagian A, perkara asas, jawikan perkataan di bawah. Jawikan perkataan di bawah. Okey, biasanya dia akan bagi kepada kita perkataan-perkataan yang senang-senang untuk kita jawikan.
Contohnya soalan 1, baca. Okey, baca. Kita jawikan ba alif ca, baca. Soalan yang kedua, buku. Okey, kita jawikan ba waw kaf waw, buku. Kemudian yang ketiga, baru. Okey, ba alif ra waw, baru. Tak kisahlah, mungkin dia akan tulis baru ataupun baharu. Mana-mana saja. Ini contoh ini contoh soalan. Mungkin dia akan bagi awak perkataan-perkataan yang lain yang mudah-mudah untuk kita jadikan ejaan suku kata yang betul. Okey. Kemudian kita tengok soalan-soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B ni dia ada 10 markah dan biasanya dia ada aneka pilihan jawapan. Maksudnya, dia akan bagi soalan, kemudian ada pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. Okey, kita tengok. Okey, arahan soalan dia, bulatkan jawapan yang betul. Okey, untuk soalan bahagian B ni, arahan soalan dia adalah bulatkan. So, kena buat bulatan pada pilihan jawapan yang tepat. Jangan lorek, jangan buat petak, jangan buat segitiga, jangan buat bunga-bunga. Bulat sahaja. Okey? Bulatkan sahaja jawapan yang betul. Kena faham betul-betul soalan. Takut kalau awak buat corak yang lain untuk menandakan jawapan awak, takut dikira macam pelajar ataupun calon tu tak faham kehendak soalan. Soalan suruh bulatkan, awak pergi gariskan ke, tanda right ke, tanda pangkah ke, awak buat segitiga ke, tak boleh, kena bulat. Okey? Okey, kita tengok soalan 1, Sakinah. Okey, Sakinah tempat kosong ke sekolah. Okey, pilihan jawapan yang pertama terlewat, ba dilewat, jim meliwat, dal terlawat. Okey, manakah jawapan yang paling tepat untuk soalan ni? Sakinah, okey, terlewat ke sekolah. So, kalau kita tengok soalan ni, dia dalam tajuk imbuhan awalan. Okey, tengok terlewat, diliwat, meliwat, terlawat. Okey, so yang lain tak tepatlah untuk ba, jim dan dal. Jawapan yang paling tepat ialah Sakinah terlewat ke sekolah. Okey, pastikan pilihan jawapan kita tu tepat. Okey, soalan yang kedua, tempat kosong itu luas dan biru warnanya. So kat sini dia nak jawapan ni ialah lautan. Dia dalam tajuk imbuhan akhiran. Okey. So kalau kita tengok pilihan jawapan alif, lawat, lautan, lautan, lautan. Kat mana? Yang mana satu ejaan lautan yang betul? Jawapannya ialah jim. Lam alif, hamzah waw, tanun. Itu ejaan lautan yang betul. Dia ada hamzah. Hamzah pembeza ke kat situ? Lautan. Okey. Kemudian yang ketiga, adik memotong kek dengan menggunakan tempat kosong plastik. Okey, adik memotong kek dengan menggunakan tempat kosong plastik. Apa pilihan jawapan yang kita ada? Gergaji, pisau, parang, sudu. Okey, biasanya potong kek guna apa? Ini takkanlah guna gergaji, takkan guna parang. Sama ada pisau ataupun sudu. Dan biasanya kita akan potong kek menggunakan pisau plastik. So jawapan dia pisau. Okey, pisau tu adalah perkataan daripada dalam tajuk diftong. Okey. Next. Yang keempat, kedatangan Abu menjadikan majlis bertambah riuh rendah. Okey, riuh rendah. So dia bagi kita perkataan riuh rendah ni dalam bahasa dalam tulisan Rumi. Kemudian kita kena cari jawapan riuh perkataan, ejaan perkataan riuh rendah
yang betul dalam ejaan Jawi. Okey, yang ini dalam tajuk kata ulang. Okey, tajuk kata ulang. So yang mana riuh rendah yang paling tepat? Alif ba jim dal. Jawapannya ialah jim. Okey, riuh rendah. Itulah ejaan riuh rendah yang betul. So kena pastikan ejaannya betul. Okey, baru kita pilih jawapan yang sesuai, jawapan yang betul. Okey, riuh rendah. Seterusnya, soalan kelima, pilih kata serapan bahasa Arab. Okey, pilih kata serapan bahasa Arab. Hadir, hadir, kunjungan, bantuan. So, kata serapan yang paling tepat, kata serapan bahasa Arab yang paling tepat dalam pilihan jawapan ni ialah ba, hadir. Okey, itu kata serapan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab pun kita ada guna perkataan hadir. Dalam bahasa Melayu pun ada. So, ejaan hadir yang paling tepat sama ada alif ataupun ba. So, jawapan yang tepat ialah ba. Okey, hadir. Okey, seterusnya. Ali suka makan sandwich di pagi hari. So, kat sini dia letakkan perkataan sandwich ni dalam ejaan Rumi. Kemudian kita kena cari ejaan sandwich yang betul dalam ejaan Jawi. Okey, kalau alif ni sandwich, sandwich, sunwich dan sandwich. Sandwich. So, kita tengok. Kalau ejaan kata yang ni kata serapan bahasa Inggeris, ia mengikut cara baca. Okey, kita tengok SAND. Okey, SAND ni kita tengok sin, nun, dal. Kemudian which CH ni kita tukar kepada huruf ca. So jawapan dia ialah dal, sandwich. Okey, sandwich. Okey, tengok, perhatikan ejaan yang betul. Manalah tahu masuk dalam ujian sebenar nanti kan. Okey. Yang ketujuh, singkatan. Okey, singkatan ni, tajuk singkatan ni. Kementerian Pendidikan Malaysia ialah so Kementerian Pendidikan Malaysia dia akan jadi KPM. So kalau dalam Jawi, dalam tulisan Jawi, KPM tu ditulis menggunakan kata ejaan bagi akronim ataupun singkatan tu. Okey. So mana satu? Kaf pa ain, KPM, KPM ataupun KPM. Yang mana satu ejaan KPM yang betul? Jawapannya ialah dal. Okey, perhatikan. Okey, yang ni singkatan bagi Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM. Okey, baik. Seterusnya. Soalan ke-8, tanda noktah digunakan di awal ayat, akhir ayat, di atas ayat, berhenti seketika. Tanda noktah kita gunakan di akhir ayat. Okey, di akhir ayat. Soalan yang ke-9, Fatimah menjual apa? Tempat kosong di pinggir jalan. So, pilihan jawapan dia ni ialah kita nak pilih perkataan kuih. Ejaan perkataan kuih yang betul. So, jawapannya ialah alif. Okey, kaf, waw, hamzah, ya, ha. Kaf, waw, hamzah, ya, ha. Kuih. Tengok dekat tengah-tengah dia tu ada huruf hamzah. Okey, ni dalam tajuk vokal berganding. Okey, vokal berganding, kuih. Okey. Tu ejaan kuih yang betul.
Seterusnya yang nombor ke-10, soalan ke-10, warga negara Malaysia perlu mempunyai kad pengenalan. Okey, warga negara Malaysia perlu mempunyai kad pengenalan. So, pilihan jawapan dia nak ayat nafi, ayat tanya, ayat nafi, ayat penyata dan ayat kehendak. Okey. So, warga negara Malaysia perlu mempunyai kad pengenalan. Yang ini jenis ayat apa? Itu soalan dia. So, jawapannya ialah ayat penyata. Ayat penyata ni antara ciri-ciri dia ialah untuk menyatakan sesuatu dan di akhir ayat itu ada tanda noktah. Okey, kalau ayat tanya mesti ada tanda soal. Kalau ayat nafi mungkin dia akan ada bukan ataupun tidak. Kalau ayat kehendak pula, ayat berbentuk macam suruhan macam tu. Tolong, sila. Itu ayat kehendak. So, dekat sini, jawapan nombor 10 ni adalah ayat penyata. Okey, selesai 10 soalan bahagian B. Kita tengok pada bahagian C pula. Okey, untuk bahagian C ni, dia adalah soalan berbentuk objektif pelbagai bentuk. Dia ada soalan, kemudian dia ada pilihan jawapan yang kita boleh pilih sebagai jawapan yang tepat. Okey, jom kita tengok contoh soalannya. Okey, soalan yang pertama, suaikan jawapan yang betul. Okey, suaikan jawapan yang betul. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah soalan-soalan berbentuk dalam tajuk akronim dan singkatan. Okey, kalau kita tengok, dia bagi kita perkataan singkatan dalam Rumi, kemudian kita kena cari maksudnya dalam tulisan Jawi. Okey, soalan 1, tadika. Apa maksud tadika? Ta apa, di apa, ka apa? Tadika ialah Taman Didikan Kanak-kanak. Okey, kemudian soalan kedua, pawagam. Apa pula pawagam ni? Okey, pawagam ialah panggung wayang gambar. Okey, seterusnya cerpen. Okey, cerpen ni apa? Cer apa, pen apa? Cerpen ialah cerita pendek. Jadilah cerpen. Kemudian perhilitan. Okey, apa maksud perhilitan? Perhilitan ialah perlindungan hidupan liar dan taman negara. Okey, seterusnya hartanah. Okey, apa maksud hartanah? Harta tanah. Okey, dah pun selesai kita jawab soalan suaikan ni. Okey, contoh soalan seterusnya, gariskan imbuhan yang betul berdasarkan frasa kata. Okey, dalam setiap soalan ni, dia ada satu perkataan yang dibolkan ataupun dihitamkan sedikit. Itu adalah kata dasar. Okey, ataupun perkataan asal yang kita perlu pilih jawapan yang menggunakan imbuhan yang paling tepat. Okey, soalan 1. Main nombor 11 telah dibuang padang. Okey, telah dibuang padang. Okey, main. Apa yang jawapan yang sesuai? Permain ataupun pemain? Jawapannya ialah pemain. Okey, pemain nombor 11 telah dibuang padang. Okey, kemudian ibu beli ikan dan sayur segar di pasar tani. So, kata dasar yang dia highlightkan kat sini ialah beli. Okey, yang dia hitamkan kat sini ialah beli. So, apa imbuhan yang betul? Ibu membeli ikan ataupun ibu pembeli ikan? Jawapannya ialah membeli. Okey, kita gariskan di bawah perkataan membeli ni. Okey. So jadilah ayat yang sempurna. Ibu membeli ikan dan sayur segar di pasar tani. Kemudian soalan ketiga, Datuk tanam sayur-sayuran di kebunnya. Okey, tengok kata dasar kat sini, tanam. Pilihan jawapan dia mentanam ataupun menanam. Yang mana satu betul?
Datuk mentanam sayur-sayuran di kebunnya ataupun Datuk menanam sayur-sayuran di kebunnya. Okey, jawapan paling tepat ialah menanam. Okey, seterusnya, kereta itu langgar lampu isyarat. Okey, kereta itu langgar lampu isyarat. So, yang mana satu pilihan jawapan yang betul? Melanggar ataupun melanggar? Jawapannya ialah melanggar. Kenapa melanggar yang ni salah? Okey, dia masuk dalam tajuk KVK. Ingat tak KVK? Consonant, vocal, consonant. Okey, kalau terjadi KVK, consonant, vocal, consonant, bila ada huruf ga, alif, ra. Okey, ga, alif, ra ni, dia jadi KVK kan? Huruf vokal alif ni perlu dibuang. So, jadilah ejaan yang tepat dia macam ni. Melanggar. Okey, harap fahamlah penerangan macam tu kan? Okey, so melanggar. Mim, lam, nga, ga, ra. Itu ejaan melanggar yang betul. Okey, kemudian soalan yang kelima. Adik sentiasa sama abangnya ke sekolah. Okey, perkataan ataupun kata dasar dia kat sini sama. Sama. So, mana perkataan imbuhan yang betul yang kita boleh pilih? Kesama ataupun bersama? Jawapan paling tepat, adik sentiasa bersama abangnya ke sekolah. So, kita gariskan pada pilihan jawapan bersama. Boleh lagi? Mestilah boleh kan? Semangat ni nak belajar, nak dapatkan 9A UPKK. Jom kita teruskan. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, kita ada teksi, televisyen, skrip, kamera dan mesej. Okey, so kita kena masukkan pilihan jawapan ni ke dalam ayat-ayat yang ni supaya menjadi ayat yang tepat. Okey. Alif, Adam menerima daripada ibunya. Adam menerima tempat kosong daripada ibunya. Okey, menerima apa kat sini? Adam menerima teksi. Macam tak betul je. Televisyen, skrip, kamera, mesej. Okey, kat sini jawapan yang tepat ialah Adam menerima mesej daripada ibunya. Okey, soalan yang kedua. Ceramah telah disediakan oleh Ustaz Muhammad. Kat sini jawapan yang paling tepat ialah skrip. Okey, skrip ceramah telah disediakan oleh Ustaz Muhammad. Okey, soalan yang ketiga, Encik Muhammad menggunakan digital. So, jawapan kat sini yang paling tepat ialah kamera. Encik Muhammad menggunakan kamera digital. Okey, kemudian soalan yang keempat, kami sekeluarga sedang menonton. Menonton apa? Inilah jawapan dia. Nak tonton apa lagi kan? Televisyen. Okey, kemudian berhati-hati ketika menaiki kenderaan awam seperti satu je contoh kenderaan awam kat sini. Jawapan dia teksi. Okey, selesai isi tempat kosong. Dan soalannya tak semestinya macam ni lah. Boleh tanya soalan macam-macam dalam macam-macam tajuk lagi lah. Okey. Okey, next soalan bahagian D. Okey, soalan bahagian D ni adalah soalan berbentuk subjektif. Okey, kita tengok contoh-contoh soalan dia. Okey, arahan soalan, bina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan dan jenis ayat yang betul. Dia akan bagi kita perkataan apa yang perlu ada dalam ayat tu dan jenis ayat apa. Untuk soalan satu ni, perkataannya ialah sekolah dan jenis ayatnya ialah penyata. Ayat penyata ni nak menyatakan sesuatu menggunakan perkataan sekolah. Okey, contoh ayat kat sini yang kita boleh tulis ialah sekolah itu cantik. Okey, nak menyatakan sesebuah sekolah tu cantik, kita cakap je sekolah itu cantik. Okey, jenis ayat penyata ni mesti menyatakan sesuatu, menerangkan sesuatu dan di hujungnya ada tanda noktah. Okey, kemudian
Soalan yang kedua, perkataannya ialah pen. Jenis ayat dia ayat tanya. Okey, ayat tanya mesti ada kata tanya dan mesti ada tanda soal dekat belakang. So, kalau menggunakan perkataan pen, contoh ayat yang kita boleh buat ialah berapakah harga pen ini? Okey, berapakah ni ialah ayat tanya ataupun kata tanya. Kemudian dekat hujung dia ada tanda tanya, tanda soal. Okey. So kita dah guna perkataan pen. Berapakah harga pen ini? Okey, contoh pula. Soalan yang ketiga. Perkataan yang dia suruh kita buat ayat ialah perkataan basikal. Kemudian jenis ayatnya ialah ayat nafi. Ayat nafi ni mesti ada perkataan bukan ataupun tidak. Okey. So guna perkataan basikal. Okey, contoh ayat dia, basikal itu bukan milik saya. Okey, basikal itu bukan milik saya. So kita menafikan basikal tu adalah kepunyaan kita, bukan kepunyaan kita. So itu adalah ayat nafi. Okey, ayat nafi. Okey, seterusnya perkataan yang dia suruh kita buat ayat ialah perkataan pinggan. Okey, pinggan. Jenis ayat yang dia suruh ialah ayat suruhan. Okey, jenis ayat suruhan menggunakan perkataan pinggan. So kena suruh lah. Okey, cuci pinggan selepas makan. Okey, ini adalah ayat yang berbentuk suruhan. Cuci pinggan selepas makan. Okey, ayat suruhan. Seterusnya, perkataan ialah perkataan berjaya. Jenis ayatnya ialah seruan. Okey, ayat seruan ni mesti ada kata seru dan mesti ada tanda seru. Okey, contoh yang kita boleh tulis kat sini ialah syabas, kamu telah berjaya dalam peperiksaan. Okey, syabas ni adalah kata seru. Kemudian dekat belakang dia ada tanda seru. Okey, selesai dah buat ayat. Next. Okey, baca, petikan dan jawab semua soalan. Okey, yang ni kita kena baca petikan, kemudian kita kena jawab semua soalan berdasarkan petikan yang diberi. Okey, petikan ni tajuknya kelas bersih. Okey, kita baca petikan dia. Pada pagi Isnin, Ali, Abu, Aisyah, Nora dan Amir membersihkan kelas mereka. Mereka akan laksanakan tugasan setiap hari Isnin. Abu akan menyusun meja bersama Ali, Nora dan Aisyah mengelap tingkap. Amir tugasnya memadam papan tulis. Kesemua mereka akan menyapu sampah terlebih dahulu. Selepas selesai barulah mereka melakukan tugasan mereka masing-masing. Kelas mereka pernah mendapat hadiah kelas paling bersih dan ceria. Okey, itu dia punya dia punya petikan. So kita padam balik. Yang ni senang nak tanda lepas ni. Okey. So soalan dia, bilakah Ali dan kawan-kawannya bertugas? Bilakah Ali dan kawannya bertugas? Okey. So jawapan dia kat sini. Mereka akan laksanakan tugasan setiap hari Isnin. So kita pun tulislah setiap hari Isnin. Ataupun nak ulang balik pun tak apa. Ali dan kawannya bertugas setiap hari Isnin. Okey, kemudian tuliskan 3 nama pelajar yang bertugas bersama Ali. Tulis 3 nama pelajar yang bertugas bersama Ali. Dia ada Ali. Okey, Ali ni tak boleh jawab sebagai jawapan lah. Selain daripada Ali, Abu, Aisyah, Nora dan Amir. So kita dah tulislah 3 nama, Abu, Aisyah, Nora. Ataupun Aisyah, Nora, Amir. Mana-mana 3 jawapan, 3 nama. Cari je nama dalam petikan ni. Okey. Yang ketiga, apakah tugasan khusus yang dilakukan oleh rakan perempuan Ali?
Rakan perempuan Ali dalam petikan ni ialah Nora dan Aisyah. Dia kata Nora dan Aisyah mengelap tingkap. Okey, mengelap tingkap kita pun tulis kat sini. Mengelap tingkap. Sebab dia kata tugasan khusus yang dilakukan oleh rakan perempuan. So, tugasan rakan perempuan Nora dan Aisyah ni ialah mengelap tingkap. Okey, soalan yang keempat, siapakah yang bertugas menyapu kelas? Siapakah yang bertugas menyapu kelas? So, kat dalam petikan ni dia kata kesemua mereka akan menyapu sampah terlebih dahulu. Ni maksudnya menyapu sampah dalam kelas lah. Sama ada awak nak jawab kesemua mereka ataupun tulis je nama Ali, Abu, Aisyah, Nora dan Amir. Sebab semua diorang tu menyapu kelas terlebih dahulu. Kan? Okey, kemudian apakah kategori hadiah yang dimenangi? Mana kategori hadiah? Kelas mereka pernah mendapat hadiah kelas paling bersih dan ceria. So, kita pun tulis kat sini, kelas paling bersih dan ceria. Soalan berbentuk petikan macam ni senang. Sebab semua soalan dah ada dalam petikan. Jangan lari daripada petikan ni. Jangan kita tiba-tiba nak imagine, nak berkhayal, nak buat jawapan yang lain. Dia bersoalan berdasarkan petikan ni, jawapan mesti ada dalam petikan. Ataupun mungkin kalau dia tak bagi jawapan dalam petikan, dia akan suruh awak baca petikan, kemudian soalannya berikan tajuk bagi petikan di atas. Kalau macam petikan ni dia dah ada bagi tajuk, ada juga soalan yang dia tak bagi tajuk. Kemudian awak bacalah petikan tu dan tuliskan apakah tajuk yang sesuai bagi petikan tersebut. Okey. Yang itu apa-apa jawapan yang relate, yang ada kaitan dengan petikan, semuanya betul. Jawablah apa pun. Jangan orang cerita pasal gajah, awak jawab pasal rimau. Lainlah. Okey. Next. Okey, soalan seterusnya, rumikan frasa kata di bawah. Okey, dia akan masukkan 5 soalan yang ditulis dalam tulisan jawi, kemudian jawapannya kita perlu tuliskan dalam tulisan rumi sebab arahan dia rumikan frasa kata di bawah. Okey, yang ini mesti awak mahir membaca jawi. Barulah jawapan dia dapat betul. Okey. Contohnya soalan nombor 1. Masakannya sedap. Okey, masakannya sedap. Kita pun tulis dalam rumi. Okey, masakannya sedap. Yang kedua, hadapi rintangan. Okey, hadapi rintangan. Tulis balik dalam tulisan rumi, hadapi rintangan. Yang ketiga, kuasai pecutan. Kuasai pecutan. Tulis balik. Kuasai pecutan. Yang keempat, rasai pujian. Okey, rasai pujian. Tulis je, rasai pujian. Yang kelima, jauhi larangan. Okey, jauhi larangan. Jauhi larangan. Tulis semula dalam tulisan rumi untuk jawapan dan baca betul-betul dalam tulisan jawi dia tulis frasa kata apa ataupun ayat ke, dia bagi satu perkataan je ke. Kena baca betul-betul kemudian rumikan sebagai jawapan. Okey, seterusnya bahagian E. Untuk bahagian E ni dia adalah bahagian berbentuk khot ataupun penulisan khot. Okey. So kat sini dia bagi kita beberapa contoh petikan, kemudian dia nak kita sesuaikan bentuk tulisan dengan jenis khot yang betul. Okey. Dia ada kat sini pilihan jawapan khot rikaah, khot sulus dan khot nasakh. Biasanya khot rikaah ni dia ada dalam tulisan dia akan tebalkan sedikit. Kemudian khot sulus ni kalau awak pergi ke masjid, biasanya penulisan dalam masjid tu dia adalah berbentuk khot sulus. Dia macam
Dia macam ada berangkai-rangkai sedikit. Kemudian kalau kha nasakh, ingat tulisan yang sama macam dalam Al-Quran. Okey, kalau kita tengok yang ini. Keras hati. Keras hati ni ingat tadi. Dia biasanya kalau kha rikaah ni huruf sin dia tak ada rumah, dia terus tarik je. Lagi satu kha rikaah ni macam tadi kita nak kenal kha rikaah adalah kha yang dalam soalan pun dia memang tebalkan sedikit dia punya penulisan. Kalau yang tebal tu, yang hitam sikit tu, itu adalah kha rikaah lah tu. So kita sesuaikan kha rikaah. Kemudian seni silat. Okey, seni silat ni adalah kha nasakh sebab dia sama macam tulisan dalam Al-Quran. Okey, bumi hijau. Bumi hijau pun kha nasakh juga. Kemudian tengok yang ni, penyakit berjangkit. Dia macam ada berangkai-rangkai sikit. Okey, dia pada pusing-pusing sikit. Yang ini adalah bentuk kha sulus. Dan kemudian dikir barat ni macam keras hati ke atas tu, dia boldkan sedikit dia boldkan sedikit penulisan dia. Kemudian ini adalah kha rikaah. Okey. 5 soalan, dia ada 10 markah, kemudian dia ada 5 lagi soalan. Okey, contohnya macam ni, kemarau panjang, ribut pasir, Piala Dunia, tukang besi dan Assalamualaikum ni. Soalan jenis ni awak perlu tiru sahaja bentuk-bentuk kha ni. Tulis balik dan tiru. So dalam video ni kita tak tulis lah. Saya susah nak tulis sebab saya rakam ni guna laptop. Susah lah nak tulis pakai mouse kan. Susah lah. So soalan ni senang. Macam mana dia tulis kat sini, bentuknya awak tiru balik, tuliskan di ruangan petak yang kosong ni. Tiru macam dia. Kalau Assalamualaikumnya bentuk kha rikaah macam ni, awak tulislah kha rikaah macam ni. Okey? Okey, itu sahaja. Selesailah kita untuk bincang soalan UPKK dalam subjek Jawi untuk kali ini. Semoga video ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan memberi, orang kata, sedikit pencerahan tentang bentuk-bentuk soalan dan cara menjawab. Okey, semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.